Membaca kisah-kisah Rasul dalam Quran tidak wajar hanya sekadar mengetahui jalan cerita. Bahkan perlu kepada penakkulan sehingga kita mencapai ibrah daripada kisah-kisah tersebut. Hanya golongan yang dipanggil sebagai ulul albab, iaitu orang yang punya akal yang sejahtera dan baik sahaja yang mampu memperolehinya. Antara kesimpulan ibrah yang penting daripada kisah-kisah Rasul itu ialah: pertama, pengkisahan umat-umat terdahulu dalam Quran memadai bagi mewakili seluruh umat sejagat. Yang kedua, di zaman-zaman mana jua pun atau di tempat mana sekalipun manusia itu hidup, manusia tetap manusia, tetap mempunyai potensi dan kelemahan yang sama. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh umat terdahulu yang menyebabkan mereka diazab Allah juga sedang dilakukan oleh manusia pada akhir zaman. Walaupun Allah tidak mengazab umat akhir zaman kerana kemuliaan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan azab mereka juga ditangguhkan hingga hari kiamat. Di dalam pekerjaan, barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak, isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur. Alhamdulillah Mona, kita nak teruskan lagi perkongsian kita di petang Isnin ini. Seperti biasa jadual kita dan juga siaran kita untuk kita hayati lagi perbincangan dalam rancangan Ibrah. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama tetamu di konti atas talian. Bersama kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arba'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Masih lagi ruangkan masa bersama kita pada petang ini Ustaz. Dan juga kita sedang bersara langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ. Dan kita nak buka dengan tajuk yang mana kita nak hayati lagi perbincangan kita ni berkaitan dengan pengajaran ibrah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, insya-Allah bersama di Kisah Qarun pada petang ini Ustaz. InsyaAllah. Dan ada surah rujukan untuk petang ini dari surah Al-Qasas ayat 76 hingga ayat 83, dan juga dari surah Al-Ankabut ayat 39 hingga 40, dan surah Ghafir ayat 23 hingga 24. Baik, macam mana kisah ni Ustaz? Kisah Qarun ni nak cari harta karun ke macam mana ni Ustaz? Jom kita boleh hayati sama-sama dan kita buka Quran sama-sama, kita boleh terjemahkan, tadabbur. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk mukadimah ini silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Sidang pendengar, sidang penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang setia, yang selalu mendengar Radio IKIM.
khususnya juga sentiasa bersama dengan kami pada setiap Isnin petang, 5 petang dalam segmen Ibrah. Semoga kalian, semoga tuan-tuan dan puan sentiasa diberikan rahmat oleh Allah. Kita semua diberikan keberkatan umur oleh Allah. Semoga setiap pertemuan kita pada setiap hari Isnin ini dapat memberikan manfaat yang banyak kepada kita, khususnya di dalam kita mengambil ibrah, mengambil pengajaran, mengambil teladan daripada kisah-kisah benar yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Pada petang ini kita akan memasuki cerita yang baru berkenaan dengan watak seorang lelaki yang sangat kaya raya dia. Harta dia terlalu banyak. Jadi nak tahu hartanya terlalu banyak dan sebagainya, insya-Allah kita akan terangkan berdasarkan surah-surah rujukan, sama ada surah rujukan utama iaitu surah Al-Qasas, begitu juga 2 surah sokongan iaitu surah Al-Ankabut dan juga surah Ghafir, seperti yang dimaklumkan oleh kedua DJ kita sebentar tadi. Moga-moga tuan-tuan dan puan sudah bersiap sedia. Ya, tuan-tuan boleh membuka surah Al-Qasas, surah Al-Qasas pada muka surat 394 hingga muka surat 395. Kerana surah ini merupakan surah yang paling utama yang kita akan bincangkan cerita tentang Qarun. Okay? Kenapa kita perlu surah sokongan seperti surah Al-Ankabut dan juga surah Ghafir? Kerana cerita pasal Qarun bukan sekadar ada dalam surah Al-Qasas, tetapi cerita pasal Qarun diceritakan juga oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut dan juga dalam surah Ghafir. Sebab itu, kita perlu merujuk kepada 3 surah itu supaya kita mendapat fakta yang sebenar, kita mendapat gambaran keseluruhan menceritakan tentang Qarun. Baik, Qarun orang Melayu rasanya dah biasa dengar Qarun ke. Tapi orang Melayu dia sebut Karun. Dia kata, harta Karun. Tapi Arab dia sebut Qarun. So, kena tukar sikit lepas ni sebutan makhraj je. Cari harta apa? Harta Qarun. Baik. Qarun ini, kita tidak akan tahu cerita pasal Qarun kalau Allah tak cerita kepada kita. Jadi di dalam Al-Quranul Karim, nama Qarun ni ataupun watak Qarun, Qaf, Alif, Ra, Waw, Nun, Qarun, ada disebutkan sebanyak 4 kali sahaja di dalam Al-Quran. Qarun, 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 Qarun. Kat mana 4 tempat tu? Surah-surah yang telah kita sebutkan sebentar tadi. 2 kali disebut dalam surah Al-Qasas ayat 76, 79. Sekali disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 39. Sekali lagi disebutkan oleh Allah di dalam surah Ghafir ayat nombor 24. Jangan namakan sama sekali ya anak ahli keluarga dengan nama Qarun. Kerana Qarun ni dia terkenal dengan watak orang yang sombong, orang yang bongkak. Tengok nama dalam Quran tapi hati-hati jangan letak nama Qarun. Baik. Qarun ni, sebelum kita masuk cerita dia yang secara panjang lebarnya, marilah kita berkenalan dulu tentang keturunan Qarun. Maksud kita belajar tentang asal usul Qarun ni sebenarnya dia daripada kumpulan siapa? Sebab apa kita kata macam tu? Sebab Qarun, kalau kita baca dalam surah Al-Ankabut, kita baca dalam surah Ghafir, kita jumpa Qarun ni Allah pasangkan dia. Pasangkan tu maksudnya Allah Ta'ala gandingkan nama dia dengan nama Fir'aun, dengan nama Haman. Fir'aun, Haman, Qarun. 3 lelaki ni, 3 watak ni, Fir'aun, Haman, Qarun, diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, contohnya surah Ghafir dan juga dalam surah Al-Ankabut. Kenapa? Jadi kalau kita tidak mempelajari dengan lebih lanjut, mungkin ada yang mengatakan Qarun tu daripada grup, Qarun tu dia sama, dia tu kumpulan Fir'aun. Tetapi jika kita baca ayat dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 83, ayat utama, rujukan utama, tuan-tuan dan puan-puan akan menemui sebenarnya Qarun ni
dia bukan daripada keturunan Firaun. Tetapi Qarun sebenarnya dia adalah kaum Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Okey, dia adalah kaum Musa. Apabila sebut kaum Musa, Nabi Allah Musa diutuskan kepada Bani Israel. Okey, diutus kepada Bani Israel. Okey, ini bermakna Qarun walaupun namanya disebutkan, digandingkan dengan Firaun dan Haman, tidak membawa makna dia itu daripada kumpulan Firaun yang Qibti, daripada Haman dari yang Qibti, tak. Tapi Qarun sebenarnya dia adalah kaum Nabi Musa dan dia daripada Bani Israel. Kalau nak tahu fakta ini dengan lebih lanjut, anda kena rujuk, tuan-tuan dan puan-puan, kena rujuk dalam surah Al-Qasas. Kalau buka dalam surah Al-Qasas, ayat nombor 76 sampai 83 tu, tuan-tuan akan jumpa perkataan yang pertama pada ayat nombor 76. Kalau kita jumpa Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Ayat 76. Surah Al-Qasas. Allah kata, sesungguhnya Qarun, dia adalah daripada kaum Musa. Okey. Ini bermakna Qarun adalah daripada Bani Israel. Okey. Dia bukan daripada kumpulan Firaun. Tetapi kenapa namanya disebutkan bersama Firaun? Kenapa namanya disebut bersama Haman? InsyaAllah, dalam sedikit perincian dan lanjutan ceritanya, kita sama-sama akan mendapat maklumat tentang kenapa Qarun, Firaun dan Haman diletakkan dalam satu ayat di dalam dua surah. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami insya-Allah. Ya, insya-Allah. Mona, dua rujukan yang Ustaz katakan tadi tu kenapa. Jadi kita akan sama-sama hayati kejap lagi. Ustaz akan sediakan jawapannya kepada kita. Insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami di IKIM. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda masih lagi bersama Syafiq Saleh dan juga Mona Jasman untuk Destinasi IKIM. Dan kita berada di rancangan Ibrah, bertemankan bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in. Ya, Alhamdulillah, dan masih bersama di talian. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, masih bersama anda untuk Kisah Qarun pada petang ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011 29 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Betul. Sebelum kita berehat tadi, Mona, Ustaz ada sebutkan berkaitan dengan rujukan menerusi kisah Qarun ini, beberapa surah. Jadi kita nak tahu, Ustaz, bagaimana lanjutannya dengan rujukan ini. Silakan, Ustaz. Sidang pendengar muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar tadi kita telah menyebutkan bahawa Qarun digandingkan namanya bersama Firaun, digandingkan namanya bersama Haman. Kenapa? Sedangkan beliau bukanlah daripada beliau bukan daripada kumpulan Firaun dan Haman. Tapi kenapa nama beliau diletakkan bersekali dengan nama Firaun dan Haman? Sebenarnya, kalau kita perhatikan di dalam ayat, mereka ini mempunyai persamaan dari sudut perangai, dari sudut sikap. Firaun sikap macam tu, Qarun pun ada sikap macam tu. Haman ada perangai macam tu, Qarun pun ada perangai macam tu. So, kalau nak tahu tentang apakah persamaan sikap mereka, apakah karakter mereka yang sama, maka kalau kita rujuk dalam surah Al-Ankabut. Okey, kita rujuk dalam surah Al-Ankabut pada ayat nombor 39. Begitu juga kalau kita rujuk dalam surah Ghafir dalam ayat nombor 24, kita akan jumpa Allah kata Qarun, Firaun dengan Haman, mereka ini adalah orang yang sombong.
mereka adalah orang yang bongkak yang ada di muka bumi pada ketika itu. Allah kata fastakbaru fil ardi. Itu dalam surah Ankabut ayat nombor 39. Allah kata mereka bertiga ni adalah di kalangan orang yang sombong, telah berlaku sombong berada di muka bumi. Okey. Kemudian ciri mereka yang lain dinyatakan oleh Allah di dalam surah Ghafir ayat 24. Allah mengatakan ketiga-tiga mereka ni, mereka telah membuat tuduhan kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni Allah hantar kepada Firaun juga, Allah hantar juga kepada Haman, Allah juga hantar untuk mendakwah kepada Bani Israel. Maka ketiga-tiga lelaki ini, mereka, kalau kita rujuk dalam ayat 24 surah Ghafir, Allah mengatakan bahawa mereka mengatakan kepada Nabi Musa apa? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, dia jawab apa? Faqalu. Mereka mengatakan, dia kata, sahirun kadzab. Mereka kata dekat Nabi Musa, setelah Nabi Musa mengemukakan bukti bahawa dia ni adalah Rasul, dia bawa mujizat-mujizat dia, mereka mengatakan, oh Musa ni sebenarnya adalah tukang sihir lagi pendusta. Dia kata apa? Mereka mengatakan faqalu sahirun kadzab. Mereka mengatakan Musa ni adalah tukang sihir lagi pendusta. Rupa-rupanya perangai Qarun sama seperti perangai Firaun, sama seperti perangai Haman, yang mana ketiga-tiga mereka ini Allah kata mereka orang yang menyombongkan diri muka bumi. Mereka adalah orang yang menuduh Nabi Musa itu tukang sihir dan juga seorang yang pendusta. Cuma bezanya ketiga-tiga lelaki ni, dia ada beza. Persamaannya dari sudut kejahatan, tapi bezanya dari sudut apa yang mereka miliki. Kalau macam Firaun, kita sedia maklum, dia ada kekuasaan, dia ada ketenteraan, tetapi dia sombong. Kalau Haman pula, apa yang latar belakang dia, kita faham. Dia ada jawatan, dia orang kanan, orang yang rapat dengan Firaun. Tetapi kerjanya apa? Buat semua, ikut semua apa yang Firaun kata, dia akan buat semua yang Firaun kata. Lepas tu Qarun, inilah watak yang kita akan perincikan. Dia terkenal dengan seseorang yang Allah memberikan kepadanya kekayaan di dalam hidupnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan Qarun. Maka saya ulang semula. Qarun, Qarun, beliau adalah seorang yang kaya raya. Kalau Firaun, dia terkenal dengan watak orang yang ada kuasa. Lepas tu orang yang ada kekuatan ketenteraan. Haman, dia menjadi orang ikutan, orang kepercayaan Firaun. Jadi ibrahnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang mengikuti, sesiapa yang menyokong dalam perkara salah, ia dimasukkan ke dalam kumpulan orang-orang yang perangainya sama seperti Haman dikaitkan oleh Allah dengan Firaun. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit gangguan talian ni, saya mohon maaf sebab talian ni kadang-kadang tak dapat nak dijangka dari sudut lain dia. Okey, saya insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kita ada waktu lagi insya-Allah untuk kita teruskan insya-Allah. Tuan-tuan jangan ke mana-mana Okey, kita sambung sedikit lagi, ada beberapa minit yang boleh kita lanjutkan. Baik. Jika kita merujuk cerita tentang Qarun tadi, okey, kita pergi kepada perkara yang ketiga, kita nak bincang tentang Qarun ni. Berapa banyak harta dia? Kan? Macam mana hartanya banyak? Kita bincang terlebih dahulu. Kenapa? Kerana ada sebab kena ulas tentang harta dia. Okey. Harta Qarun
kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, contohnya kalau kita buka dalam surah rujukan utama dalam surah Al-Qasas, kita akan jumpa Qarun ni, Allah menyebutkan dengan perkataan Allah beri kepada dia adalah Allah sebut apa? Kunuz. Okey, perkataan kunuz. Okey. Perkataan kunuz di dalam ayat tersebut. Apa itu kunuz? Kunuz ni merujuk kepada apa? Kunuz tu ejaan dia alif lam kaf nun waw zai. Al-kunuz. Bilangan banyak, plural. Bagi singularnya adalah kanzun. Al-kanzu, bilangan banyaknya adalah kunuz. So, kunuz yang Allah beri kepada Fir'aun, kepada Qarun, dalam ayat yang kita rujuk ini, apa sebenarnya? Kunuz ni, harta apa? Amount dia berapa? Berapa banyak harta dia? Dan di dalam Al-Quran, kalau Allah guna perkataan Al-Kunuz, dia bermakna apa? InsyaAllah, saya harap tuan-tuan dan puan, banyakkan bersabar, banyak ujiannya. InsyaAllah kita akan sambung lagi sebentar lagi, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan bicara kita. Masya Allah Ustaz, kalau mungkin ada beberapa gangguan tu, orang kata tak apa, teruskan juga. Biasalah yang mana kita berasaskan talian ni, Masya Allah kadang-kadang ada beberapa gangguan. Tak apa, kita doa banyak-banyak, moga lancar baik sebaiknya, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara fikir kepada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah memarahi kita akibat permintaan kita. Tetapi aneh bagi Allah, Dia murka kepada orang yang tidak meminta-minta padanya. Inilah kasih dan sayang Allah. Hingga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Sesiapa yang tiada meminta sesuatu dari Tuhannya,
nescaya dia akan murka terhadapnya. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Ibrah. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in untuk kita bincangkan dengan tajuk pada petang ini, Kisah Qarun. Dan kita ada soalan Muna? Ya, insyaAllah ada soalan pada petang ini dari WhatsApp Konti bertanya Firdaus dari Hospital Sungai Buloh bertanya, adakah benar bahawa kaya itu mulia? Katanya, Qarun itu kaya, adakah dia mulia? Bagaimana Ustaz? Ya. Baik. Terima kasih kepada saudara Firdaus yang bertanya soalan kepada kita. Baik, jawapan itu sebenarnya di antara maklumat yang kita akan ulas di dalam cerita Qarun. Ya. Sebab itu nanti kita akan dapati ada dalam cerita tersebut yang mana Qarun dia sangat berbangga-bangga dengan hartanya. Okey, jadi jawapannya saudara Firdaus tu kita boleh katakan begini, kalau kita merujuk jawapan dia kalau kita merujuk dalam suratul Fajr, dalam suratul Fajri. Suratul Fajri ni surah yang ke-89. Okey, boleh buka muka surat nombor 593. Okey, muka surat 593 suratul Fajri surah nombor 89. Nanti kalau rujuk pada ayat nombor 15. Okey, kalau rujuk pada ayat nombor 15, di sini ada jawapan dia. Jawapan saudara Firdaus tadi tu, yang mana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Allah kata, ada insan ni, manusia ni, apabila mereka diuji oleh Allah dengan Allah beri dia kemuliaan. Okay? Allah beri dia nikmat, dia menyangka bahawa sebenarnya Allah Ta'ala ni telah muliakan dia. Okay. Sebenarnya, walaupun Qarun, dia ada harta yang banyak, dia tersalah sangka. Sebenarnya dia tersalah sangka. Tetapi pada hakikat sebenar-benarnya, harta yang Allah beri kepada Qarun itu bukan untuk memuliakan dia. Tetapi dia dimasukkan di bawah satu bab, dipanggil Al-Istidraj. Bab Al-Istidraj. Okey, nanti salah satu pengajaran kita akan ulas nanti insya-Allah, tajuk tentang Al-Istidraj. Jadi, diharapkan kepada saudara Firdaus, saudara perempuan, kena setia bersama dengan kami. Nanti kita akan kupas di antara ibrah dan moral cerita Qarun ni adalah Qarun salah satu manusia yang telah Allah istidraj dia. Okey? Telah Allah istidraj dia. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kita nak bincang sebenarnya perkara sebelum kita masuk kepada watak Qarun tu macam mana. Okey? Sebelum Allah binasakan dia, kita kena cerita dulu sebenarnya kenapa Qarun dia boleh jadi orang yang bongkar, orang yang sombong, orang yang lupa diri. Kerana Allah bagi dia harta yang banyak. So kita kupas dulu dari sudut harta Qarun tu. Okey, untuk kupas harta Qarun bagaimana banyaknya, tuan-tuan kena merujuk. Bersama-sama dengan saya, tuan-tuan kena rujuk ayat 76 surah Al-Ankabut, surah Al-Qasas. Okey, kena rujuk surah Al-Qasas ayat nombor 76. Ada 3 perkara yang kita akan bincang pasal harta Qarun ni. 3 perkara. Maksudnya harta Qarun ni kita boleh bincang perkara pertama dari sudut perkataan Al-Kunuz. Al-Kunuz. Yang kedua dari sudut perkataan mafatihah. Inna mafatihahu. Perkataan mafatih. Okey. Dan perbincangan kita ketiga, kita akan bincang tentang perkataan la tanu bil uthbati ulil quwwah. Ada 3 perkara tu, tiga perkara itu untuk memperincikan bagaimana kayanya Qarun ni. Harta dia bagaimana? Pertama dari surah Al-Kunuz, yang kedua dari sudut perkataan inna mafatihahu,
Kalau kita tengok terjemah, banyak terjemah kunci harta dia. Tapi nanti kita akan kupas. Adakah makna sebenarnya kunci ataupun apa? Kemudian kita akan bincang tentang dia punya banyak tu sampai perlu diangkat beri bil usbah ulil quwah. Memerlukan orang yang kuat-kuat untuk ambil harta dia. So 3 perkara inilah yang akan memberikan jawapan berapa banyak harta Qarun. Baik. Pertama, perkataan al-kunuz adalah bilangan banyak, plural, jamak bagi kanzun. Kalau sebut kunuz ni, kata para ulama, dia adalah harta yang banyak sehingga dia ditanam di dalam tanah. Sampai letak simpan di dalam bumi, di dalam tanah. Baik. Perkataan al-kunuz tentu akan letak 3 ciri lah. 3 ciri perkataan al-kunuz tu pada Qarun tu, dalam cerita Qarun ni. Yang pertama, harta dia punya banyak, senang dia nak ambil. Senang nak cari. Kalau bila nak guna, maksudnya dia senang nak ambil sebab terlalu banyak. Macam kita kan puas mencari mana dah duit, buka dompet tak jumpa, tak lemari tak jumpa sebab duit kita tak banyak. Tapi Qarun tak, harta dia banyak, senang nak ambil. Yang kedua, perkataan al-kunuz ini, ciri dia yang kedua adalah dia akan jaga harta tu, dia akan kira harta tu. Kalau dia letak emas ke, dia akan pasti emas dia bertimbun. Dia akan jaga, dia akan kira supaya emasnya tidak berkurangan. Dan yang ketiga, kata para ulama, ada dalam ayat Quran lain, rupanya al-kunuz digunakan merujuk kepada harta yang ada, tapi tak digunakan untuk bayar zakat, tolong orang fakir, tolong orang miskin. Itu penggunaan al-kunuz di dalam Al-Quran. Yang ketiga inilah yang saya akan sebut ayat lain. Saya sebut ayat lain untuk menyokong fakta bahawa kalau sebut kunuz ni merujuk kepada harta yang tidak dikeluarkan di jalan Allah. Seperti mana Firaun. Sebab tu Firaun Allah kata wa atainahu minal kunuz. Saya bagi dalil dia. Kita ada waktu sikit lagi. Tuan-tuan dan perempuan kena buat catatan, kena buat sedikit nota untuk menguatkan bahawa fakta kalau Allah guna kunuz dalam Quran ni, dia merujuk kepada harta yang tidak diinfakkan, harta yang tak guna untuk berzakat. Surah apa? Surah Taubah, surah nombor 9, ayat 34 sampai ayat 35, muka surat 192. Surah Taubah, ayat 34 hingga 35, muka surat 192, tuan-tuan akan jumpa perkataan kaf, nun, zai. Kaf, nun, zai dalam surah Taubah ayat 34 hingga 35. Muka surat 192. Kalau boleh tolong catat. Siapa-siapa yang belajar, ingat catat, nanti buka ayat tu. Mungkin tak sempat nak buka sebab nak bagi perhatian kepada apa yang saya sampaikan. Tapi kalau kita buka dalam surah Taubah, ayat 19, ayat 34 hingga 35, 192, tuan-tuan akan jumpa perkataan 3 kali Allah gunakan perkataan al-kunuz. Kunuz ni. 3 kali Allah guna. Contoh Allah kata apa? Ayat nombor 34. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa bashshirhum bi'adzabin alim. Patut Allah kata pada ayat nombor 35. Surah Taubah. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannam fatukwa biha jiba'uhum wa junubuhum wa dhuhuruhum haza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Diulang 3 kali perkataan kunuz tadi, perkataan kaf nun zai diulang 3 kali dalam surah Taubah. Dia merujuk kepada apa tahu? Dia merujuk kepada harta yang disimpan tetapi tak nak dikeluarkan zakat, tak nak bantu orang fakir, tak nak bantu orang miskin. Jadi yang Allah beri kepada Firaun perkataan wa atainahu minal kunuz berujuk kepada harta yang sama seperti mana Allah sebut dalam surah Taubah. Kalau tuan-tuan baca surah Taubah, ayat nombor 34 35, tuan akan jumpa mana-mana emas, mana-mana perak yang tidak dibelanjakan, yang tidak diinfakkan di jalan Allah, nanti Allah bagi warning dia akan dapat azab yang pedih. Azab pedih tu tahu tak macam mana? Emas dan perak tu dalam ayat nombor 35 Allah akan bakar dalam api neraka Jahannam. Harta yang dipanggil kunuz tadi tu, al-kanzu tadi tu, daripada emas dan perak sebagainya, nanti akan dibakar dalam api neraka. Dan yang diambil besi, yang ambil emas yang telah dibakar tadi, perak yang telah dibakar akan disela
di dahi-dahi orang yang menyimpan harta tadi, akan disela di berusuk dia dan akan diletak di belakang mereka. Lepas mereka diazab macam tu, Allah kata, inilah ma kanastum, apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu. Lepas tu Allah kata apa? Rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang kamu simpan. Jadi, harta Qarun, yang Allah beri kepada dia, digunakan perkataan kudus, memang hartanya banyak. Tetapi perkataan Al-Qudus merujuk kepada harta yang tidak digunakan untuk menolong orang yang sepatutnya nak ditolong. Ini bermakna Qarun, dia tidak menolong Bani Israel yang lain. Dia tak keluarkan zakat dan sebagainya, dia tak buat. Okey? Ini adalah perincian dia yang pertama. Tapi disebabkan waktu kita agak terbatas, ya, insya-Allah kita akan ulaskan lagi nanti pada segmen yang akan datang. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Okey, ingat jadual hari Isnin jam 5 petang. Jam 5 tu kalau boleh dah ada lah di hadapan radio ke ataupun dalam FB dan sebagainya untuk kita melanjutkan cerita tentang Qarun. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan. Masya Allah, banyak kisah di dalam kisahnya yang kita belajar pada petang ini. Dan untuk Ustaz, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan. Dan mungkin kalau ada tips untuk mengamalkan untuk kita menjauhi sikap sombong. Silakan Ustaz. Untuk tak nak jadi sifat sombong, nak jadi orang bersyukur, kita boleh amalkan doa kita jadi orang bersyukur, seperti mana doa yang diamalkan oleh Nabi Allah Sulaiman. Begitu juga kita boleh amalkan doa yang pendek yang Nabi ajar tu, yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa tu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, bantulah aku untuk wa syukrika, untuk menjadi orang yang bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk memperbaiki amal-amal soleh kita. Dalam masa yang sama tuan-tuan, amal doa supaya kita tidak, doa umum boleh, bahasa Melayu boleh doa, jangan jadikan kita termasuk dalam kumpulan orang-orang yang sombong dan bukat. Yang paling penting apa? Doa minta pada Allah, jangan Allah fitnah kita dengan harta kita. Tiap-tiap pagi doa pada Allah, minta harta yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Moga-moga harta kita itu harta yang baik. Amin, insya-Allah. Semoga harta kita itu digunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, dan juga harta itu juga akan memberatkan lagi amalan pahala kita nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusuf Arbain. Ustaz, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton Facebook live kita di Facebook IKIM FM, dan jangan lupa kita boleh buat ulang kaji di situ untuk sama-sama tonton semula, dan betul, kita boleh share sebanyak-banyaknya untuk dapatkan lagi manfaatnya. Insya-Allah. Dan para pendengar, terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.